Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih muafakat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tan Chen Hao. Wanakkam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini saya dapat hadir ke Seri Tanjung. Saudara Dr. Raja telah dicadangkan nama untuk mewakili Seri Tanjung dalam pilihan raya pada kali ini. Saya tidak lupa kepada sahabat saya, Saudara Rawi, terima kasih atas 3 penggal menjalankan khidmat bakti penuh komitmen, dan saya yakin beliau akan terus bersama dengan Pakatan Harapan dan Keadilan, insya-Allah. Tuan-tuan, para hadirin, terima kasih kehadiran pimpinan-pimpinan kita pada hari ini. Tak lupa kepada Ketua Bahagian UMNO, Ketua Bahagian UMNO Port Dickson, Saudara Faizal, merupakan calon Don Linggi. InsyaAllah kita akan bersama bekerja pastikan kemenangan Saudara Faizal di Linggi, insya-Allah. Tak lupa kepada Tuan Syed, Saudara Prava, ahli Parlimen Batu, Saudara calon kita, seluruh jentera pilihan raya Don Seri Tanjung yang bekerja keras, dan saya harap bahawa kita terus bekerja dan bekerja bagi memastikan kemenangan kita. Tuan-tuan, para hadirin yang saya kasih sekalian, kita lihat bahawa banyak program yang telah dinyatakan tadi. Tetapi apakah kehadapannya yang ingin kita lakukan? Apakah ingin kita lakukan pada masa akan datang? Itu penting bagi kita. Kita boleh bercerita 5 tahun yang lepas, 60 tahun yang lalu, kita telah buat banyak program. Negeri Sembilan terus ke hadapan, Port Dickson terus ke hadapan. Port Dickson terus menjadi pusat pelancongan yang utama di negara kita. Tumpuan hujung minggu, Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad kepada sebahagian penduduk besar di negara kita. Tempat mereka bercuti, tempat mereka menghilangkan lelah. Inilah tempatnya. Port Dickson inilah menjadi salah satu tempat yang menjadi tumpuan kita di setiap masa. Pantang saja hujung minggu ataupun cuti umum, pastinya sebahagian besar rakyat Malaysia akan berkunjung ke Port Dickson. Dan kita mendapat manfaat daripada kehadiran mereka dari segi pelancongannya, daripada segi sektor pelancongan yang kita ada di Negeri Sembilan ini. Dan Alhamdulillah, Port Dickson terus menjadi tumpuan. Itu ya. Tetapi kita juga ingin melihat penduduk Port Dickson seterus disantuni. Itu yang penting. Kerana itu hari ini Keadilan Pakatan Harapan memilih Dr. Raja untuk menjadi calon dan menang pilihan raya pada pilihan raya kali ini. Ini kerana apa? 10 tahun Dr. Raja di Port Dickson. Saya tak kenal banyak tentang Dr. Raja, tapi saya banyak dengar tentang Dr. Raja. Khidmatnya, ziarahnya kepada penduduk yang memerlukan itu penting. Kita boleh bagi barang dapur sampai ke depan pintu, tetapi Dr. Raja boleh bagi perkhidmatan kedoktorannya sehingga ke depan pintu rumah kita, sehingga atas katil orang yang tidak dapat bergerak. Ini penting bagi kita. Dan saya minta Dr. Raja bukan saja berkhidmat di Seri Tanjung selepas ini, tapi di seluruh Parlimen Port Dickson. Kepada mereka yang menghadapi masalah kesihatan, Dr. Raja kena ziarah mereka, pastikan mereka juga mendapat perkhidmatan yang baik. Ini yang kita nak. Kerana itu kita cadangkan dia. Kerja dia banyak. Dia tidak boleh mengelak daripada tugasan ini. Jadi selepas ini kita nak lihat dia bergerak, dia bersungguh-sungguh, semua di estate, di kampung, di mana pun
Kita nak Dr. Raja berikan perkhidmatannya. Boleh, Doktor? Boleh, Doktor? Boleh. Kita yakin. Ini yang kita nak. Kita tak nak. Hari ini saya pertama kali saya dengar Dr. Raja berucap. Selalu berborak dengan dia banyak kali. Tapi tadi saya lihat inilah pertama kali dia berucap duduk di sini. Saya tak tahu dia nak cakap apa tadi Tapi alhamdulillah orang bijak. Orang ada yang lulus profesional dalam bidang kedoktoran, belajar sampai Ukraine. Inilah yang kita nak, kerana kita nak orang yang bijaksana pimpin kita, di samping itu boleh beri perkhidmatan kepada kita. Inilah yang kita cari. Kita tak nak lagi pemimpin yang hanya datang, memang profesional datang. Sekarang rakyat dah bijak, saya tahu. Rakyat nak kita santuni. Kerana itu saya tahu, saya adalah ahli parlimen Port Dickson. Kalau wakil rakyat Port Dickson tak boleh jumpa ahli-ahlinya, suskar bagi saya. Saya adalah menteri besar, saya adalah ahli parlimen. Bila masa untuk saya dapat bersama? Hanya masa-masa tertentu saja dapat bersama. Saya minta maaf, tetapi saya akan beri perkhidmatan. Saya nak semua pusat khidmat saya bergerak dengan baik. Saya nak adun-adun, termasuk saudara Faizal, berkhidmat dengan baik selepas ini. Nak kita tunjukkan sebagai inilah gabungan kita, inilah perpaduan kita. Kita nak servis rakyat di Port Dickson ini, insya-Allah. Karena itu kita beritahu bahawa kita nak beri khidmat. Kita nak beri khidmat kepada masyarakat. Saya tak tahu nak cerita apa lagi. Nak cerita pembangunan negara, nanti saudara Rafizi biar cerita. Bagaimana ekonomi negara, biar saudara Rafizi cerita. Nak bagaimana nak hari ini kita punya inflasi turun 2.4%, biar saudara Rafizi ceritakan kenapa turun 2.4%. Tetapi kita di Port Dickson ini, saya tahu kita dahagakan. Kita dahagakan pemimpin. Kita dahagakan orang yang boleh turun servis kita, bagi perkhidmatan, nak selesaikan permasalahan-permasalahan yang tertunggak. Insya-Allah itu tanggungjawab kita. Kita nak beri perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk di Port Dickson ini. Kerana itulah hari ini kita tawarkan mereka-mereka kalau dicuah saudara Bun Lai, so, walaupun kita tahu daripada Kelang datangnya, tetapi arahan daripada Presiden nak saudara Bun Lai, tak apa, kita terima. Tetapi mereka kena bekerja lebih daripada anak tempatan. Saya orang Port Dickson, saya orang Pacitan, tak apa. Saudara Dr. Raja, orang Banting asalnya, tetapi dah 10 tahun tinggal di sini, terlibat dengan pelbagai industri, terlibat dalam pelbagai masyarakat, bantu masyarakat. Saya kenal dia. Apabila saya lantik dia sebagai jawatan kuasa keadilan, keadilan Parlimen Port Dickson, apa dia lakukan? Dia servis, dia bantu, dia lihat, dia bantu. Minta tolong orang ni dah tak boleh jalan, kakinya perlu dijenguk oleh dia untuk tahu apa yang perlu, apa ubat yang perlu. Dia datang. Ini yang kita nak hari ini. Kita tak nak lagi bahawa kita tak boleh bantu masyarakat hari ini. Ini yang saya ulang lagi, terpaksa ulang lagi, supaya wakil rakyat selepas ini tahu, kita di DUN ini, tugas kita sebenarnya berat. Tugas kita nak beri perkhidmatan. Kalau ahli parlimen, kita banyak di parlimen. Tuan Syed tahu kan, Tuan Syed? Tuan Syed ahli parlimen. Tuan Prabha, Tuan ahli parlimen. Masa kita banyak di parlimen sampai malam. Tetapi kita di DUN, tugas kita banyak bersama masyarakat. Kerana itu kita nak ahli DUN kita, adun-adun kita berkhidmat sampai bila-bila, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Orang tak cari ahli parlimen, jarang orang cari ahli parlimen.
Ada apa dicari mula-mula adalah adun dia. Ahli Dewan Undangan Negeri dia. Kerana itu saya ingin lihat bahawa tanggungjawab yang diamanahkan ini dapat kita teruskan, pastikan kemenangan kita khususnya di Parlimen Port Dickson ini. Kita nak menang di Chua, kita nak menang di Lukut, boleh? Kita nak menang Seri Tanjung, boleh? Kita nak menang di Bagan Pinang, boleh? Kita nak menang di Linggi, boleh tak? Kita nak menang kelima-lima don kita ini. Inilah menunjukkan kesefahaman kita. Dulu kita tak bersama. Saya dengan saudara Faizal, Datuk Faizal jarang jumpa pun. Dulu saya UMNO lama lagi dulu daripada dia. Saya senior daripada dia. Lepas tu saya keluar baru Datuk Faizal ada. Sekarang tiba-tiba dapat bersama semula satu pentas. Itu kan satu yang kita tak pernah terfikir. Kalau lawan tetap lawan, lawan sampai menang. Itu lawan dengan UMNO Barisan Nasional lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun buat satu lagu lah. Tiba-tiba Allah kendaki tak ada siapa boleh berada di sebagai Perdana Menteri. Allah terpaksa, kita terpaksa, Tuanku Agong terpaksa panggil semua, minta semua bekerjasama buat satu kerajaan. Ada yang tolak, ada dengan sombongnya tolak, ada yang bersama. Alhamdulillah. Walaupun kita yahui-yahui, kita paksa sekarang yahui-yahui. Tak ada lagi lah kita nak nyanyi lagu yahui-yahui. Kita dah hormat. Kerana apa? Mereka faham. Dalam sebuah kerajaan gabungan ini, kita kena bersama. Kita tidak boleh lagi bermasam muka. Kita tidak boleh lagi merosakkan antara satu sama lain. Kita kena bekerja ke arah satu matlamat, bela nasib rakyat. Negara perlukan kita. Negara perlukan rakyat yang bijak. Negara perlukan masyarakat yang boleh bawa negara ke perkara yang lebih baik. Ekonomi kita perlu diperbaiki. Nanti saudara Rafizi ada Menteri Ekonomi. Kita tanya mereka, apakah pandangannya? Apakah jalurnya yang akan dibawa bagaimana untuk bangunkan negara dan negeri ini? Hari ini bagaimana pelaburannya? Makin meningkat ke? Bagaimana keadaan negara masa depan ini? Adakah barang akan naik? Mereka hari ini bercerita barang nak naik, seolah-olah esok pagi barang naik. Mereka lupa hari ini kita senang dapat telur, kita senang dapat ayam, kita senang dapat makan barang dapur hari ini. Minyak, dulu minyak plastik dulu, dalam plastik, yang RM2.5. Yang RM2.5 dulu kita sukar nak nampak. Di pasar raya ke di mana ke, kita tak nampak rupa kena sorok. Tapi hari ini kita nampak jual di merata tempat. Dan inilah menunjukkan kepada kita keberkatan. Itulah kata keberkatan dalam kehidupan. Rakyat mudah dapat barang makanan. Mungkin ya barang masak itu mahal, tetapi barang biasa harganya agak stabil dan ada yang lebih murah daripada ketika dulu. Inilah yang harus kita lihat, bahawa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan rakyat. Dah sampai belum saudara Fizi? Woi, lama lagi dia. Okey. Ada siapa lagi? Tak ada. Tak ada. Okey. Para hadirin yang saya kasih sekalian, Port Dickson, hari ini alhamdulillah kita Port Dickson sikit. Kita lihat bahawa Port Dickson, apa yang kita lakukan ketika kita mengambil alih kerajaan. Kita nak supaya Port Dickson terus dikenang, dilihat sebagai pusat peranginan. Kerana itu saya selalu nyatakan bahawa ketika kita mula ambil pimpinan, kita mula ambil kerajaan, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan kawasan pantai kita.
pantai kita ujung minggu jam 7 pagi telah mula dibersihkan. Pantai-pantai kita mula disapu jam 7 pagi. Kerana apa? Ketika saya hadir mula-mula ke pantai Port Dickson, jam 9 pagi, orang baru datang bersihkan pantai. Ketika itu orang dah pasang kemah dah. Orang dah pasang kemah. Kita tunggu 10 minit lagi saudara Rafizi sampai, insyaAllah. Sekejap lagi saudara Rafizi sampai, kita dengar. Dan tuan-tuan lihat, terpaksa mereka berdiri, ambil tempat, sapu, bersihkan kawasan. Tetapi hari ini, kita dah minta SWM dan SW Corp pastikan bahawa pantai Port Dickson itu boleh digunakan seawal 8 pagi. Jadi bermula daripada masa tersebutlah kita bersihkan pantai. Tetapi memang ada pada ujung minggu, mereka buat komen-komen dalam Facebook, dalam Instagram menyatakan pantai kotor. Kehadiran pengunjung di pantai Port Dickson sebenarnya mencecah 40,000 orang pada satu-satu masa. Pada ketika itu kita tak boleh buat kerja. Tengah hari itu kita tak boleh buat kerja. Orang yang datang daripada luar ini datang bawa makanan, bawa bekas makanan, bawa pelbagai bungkusan. Mereka makan tepi pantai, mereka tak tahu nak buang mana, mereka hanya letak di tepi-tepi je. Itu menyebabkan pantai kita kotor. Ada satu hari itu, saya nak semak semula, saya cek semula, saya dapati pada hari itu cuti umum di Negeri Sembilan, tak cuti umum negara. Jadi saya melawat semua pantai. Saya lihat semua pantai kita bersih. Kerana apa? Seawal 7 pagi mereka dah bersihkan. Tetapi kalau ramai orang, memang tak terkawal. Di Batu satu tempat di depan pejabat daerah. Seawal pagi itu kadang-kadang bersih. Tetapi petang banyak sampah ditinggalkan. Inilah sikap kita di kawasan-kawasan peranginan di negara kita. Kita bawa sampah, kita tak nak bawa balik. Kita bawa makanan, bekas makanan itu kita tinggal begitu saja. Ini yang menjadikan masalah kepada pelancongan di Port Dickson. Orang komen, komen panjang lebar kepada kita. Mereka komen, kita kotor, pantai kotor. Tapi sebenarnya, mereka telah bekerja keras. Pastikan pantai kita berada dalam keadaan yang cukup baik untuk dikunjungi. Tapi mereka tak berterima kasih kepada mereka yang membersihkan kawasan pantai kita. Jadi ini yang berlaku dan saya berharap bahawa siapa-siapa yang datang ke pantai Port Dickson akan ada rasa tanggungjawab, bungkus bekas-bekas makanan mereka, pastikan mereka bawa balik ke rumah mereka. Kalau ini berlaku, kita yakin pantai Port Dickson akan lebih bersih. Jadi tuan-tuan para hadirin, pembangunan yang ada di Port Dickson ini amat baik. Kita dapat kelulusan jambatan, jambatan baru daripada Sungai Pelik ke Bukit Pelanduk. Itu telah lulus. Jalan baru daripada Lukut ke Sirusa dalam kelulusan dan insya-Allah akan dibina. Kita juga tahu bahawa hospital kita juga sedang naik taraf. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang diusahakan. Dan begitu juga beberapa kerja-kerja kecil yang telah diluluskan. Dan insya-Allah akan memberi satu impak yang baik kepada Port Dickson insya-Allah. Kita juga sedang runding dengan RAC dan dia bersetuju untuk bagi kawasan yang sedikit itu sebagai kawasan landscape kita. Di selepas depan balai polis ini sampai ke depan, kalau ingat kita nampak dulu ada railway punya track, sekarang dah diangkat. Kita dah minta tapak tersebut untuk kita bangunkan sebagai kawasan landscape yang lebih cantik kepada Port Dickson insya-Allah. Jadi ini antara yang kita usahakan nak pastikan bahawa Port Dickson terus mampu menarik minat ramai pengunjung. Kita juga dapat kelulusan
daripada Perdana Menteri kita bahawa kita akan bina sebuah masjid terapung di Port Eden, di sekitar Batu 5, Batu 4 di situ. InsyaAllah kita bina masjid yang kos dia dengan kos lebih kurang 25 juta. Saya mengucapkan selamat datang kepada Menteri Ekonomi kita, Saudara Rafizi Ramli. Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi kita, dan juga Timbalan Presiden Parti Keadilan Malaysia, dan saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan.